بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang pada malam ini untuk sama-sama berhimpun dalam Masjid Sayyidina Abu Bakar Hutan untuk sama-sama kita teruskan lagi kuliah pengajian tafsir Al-Quran kita adakan setiap minggu lah. Jadi minggu ni minggu yang ke-3 yang kita buat hari Isnin. Selang minggu genap kita buat pada minggu yang genap minggu keempat. Dan kita ada bagi beberapa minggu saja lagi sebelum tibanya Ramadan Al-Mubarak. Hanya sekali pertemuan saja lagi. Kemudian kita akan menghadapi Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah SWT memanjangkan usia kita, melapangkan dada kita, memurniakan kita persiapan yang baik untuk masuk Ramadan, kesihatan yang baik dan rohani yang sudah bersedia untuk masuk pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Adik-adik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, khusus sebelum masuk bulan Ramadan ini kita telah bicarakan tafsir ayat puasa, tadabbur ayat-ayat puasa. Ikutkan kita baru sampai ayat yang ke-40 daripada surah Al-Baqarah. Tapi khusus untuk masuk bulan Ramadan ini kita ada 2-3 minggu saja. Sebelum masuk Ramadan kita akan berhentikan kuliah tamer, tumpukan pada malam-malam tarawih Ramadan. Jadi kita ambil peluang dalam 2-3 kali ini untuk kita kupas tafsir ayat-ayat puasa. So ayat-ayat puasa kalau kita tengok dalam Quran, dia tak ada dalam ayat lain melainkan surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Ada 5 ayat saja. Banding dengan tentang perintah salat, perintah zakat, itu selera dalam Quran. Mana-mana juga kita tengok surah-surah yang lain ada perintah tu. Tapi puasa tak akan jumpa pada ayat yang lain. Jadi kita semua ada kan. Kita akan jumpa pada ayat-ayat pada surah-surah yang lain melainkan perintah puasa ni betul-betul khusus ada pada surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Jadi kita dah masuk pada ayat 183 pada pertemuan yang lepas, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan ke atas golongan sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Dan kita dah sebut tentang apakah maqasid as-siyam ataupun dipanggil objektif puasa itu sendiri. Objektif puasa dia sebut jelas dalam ayat ini, la'allakum
tattaqun. Tujuan dia untuk kamu beroleh takwa. Banyak ayat-ayat sebut tentang takwa. Sebelum ayat-ayat 183 surah Al-Baqarah, banyak Allah Ta'ala kata suruh berbekal-bekal diri kita dengan takwa. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu takwa. Takwalah kamu masuk benar-benar takwa. Takwa yang Allah Ta'ala sebut ni, bila sampai ayat puasa ni, Allah Ta'ala bagi tahu ada satu pusat latihan yang boleh menjana takwa kita. Pusat latihan itu dipanggil University Ramadan. Madrasah Ramadan. Sebulan kita dilatih untuk memperbaiki diri kita dengan ibadah puasa. Walaupun puasa ni kita tengok dari segi bahasanya adalah menahan diri, dari segi istilahnya kita menahan diri daripada makan dan minum dan daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Tetapi maksud puasa lebih daripada itu lagi, iaitu untuk kita mengejar takwa. Sebab itu adik-adik dan tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok dalam syariat Islam ni ada beberapa kesalahan yang apabila kita melakukan kesalahan itu, ada hukuman dia dihukum dengan ibadat. Dihukum dengan ibadat. Apa dia? Contoh, contoh bila seorang melakukan pembunuhan, tidak sengaja, disebabkan kelalaian, maka antara hukuman dia adalah membebaskan seorang hamba mukminah, ataupun kalau tidak dapat ditemui, maka fasiyam syahraini mutatabi'ain, surah An-Nisa ayat 42. Maka dia wajib berpuasa 2 bulan betul-betul. Ada jenis-jenis kesalahan dalam Islam ya, bila kita lakukan satu, dia punya hukuman dia adalah ibadat, iaitu puasa. Kita takkan temu ibadat-ibadat lain sebagai hukuman dia. Mana kalau kita buat kesalahan ni, kita dibalas untuk buat sembahyang tahajud tak ada. Tapi kalau puasa ada, puasa ada. Begitu juga hukuman puasa dikenakan bagi orang yang melakukan zihar. Zihar ni satu orang yang menyamakan isterinya dengan ibunya, contohnya, dengan niat untuk menceraikan isterinya. Sebab orang Arab kalau dia marah isteri dia akan samakan, dia akan buat zihar, dia akan samakan isteri dia dengan suami, dengan ibu dia. Maknanya kau seperti belakang ibuku, dia katakan. Itu tanda-tanda orang Arab marah kan. Biasanya orang Melayu dia buat, dia bukan niat bercerai. Tengok, rambut awak macam nenek saya lah. Biasa macam tu sudah. Kadang-kadang tanya ustaz macam mana ni saya dah buat zihar. Zihar orang Melayu ni biasa tak jadi, sebab dia kena disusun dengan niat. Uruf orang Arab, apabila dia samakan isteri dia dengan dia punya mahram dia, ataupun dia punya ibu dia, ataupun nenek dia, dia sebenarnya tengah marah. Orang Arab macam tu. Jadi dia niat dia zihar untuk menceraikan. Jadi hukum apabila orang melakukan zihar, maka dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi dia punya balasan hukuman dia dalam puasa. Begitu juga kalau kita tengok hukuman puasa dikenakan bagi orang yang melanggar pantang larang ihram dalam keadaan umrah ke haji ke. Siapa yang pernah buat umrah tahulah kan. Jadi haji lah, dalam ibadah haji sebut sini. Dalam ayat 156 surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebut kan, faman tamatta'a bil umrati ila al-hajji famastaysara min al-hadi faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji, dan 7 hari apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Itu antara hukuman bagi orang yang melakukan kesalahan dalam ibadah haji.
maka dia dikenakan hukuman puasa. Banyak lagi, antaranya orang yang bersumpah dengan sumpah palsu. Sebut dia demi Allah, tapi benda itu tak betul. Apa hukum orang yang sumpah dengan sumpah palsu ni? Hukuman dia antaranya disebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 89 Allah sebut barang siapa walakin la yu'akhidhukum Allah bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam dhalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Barang siapa yang melanggar sumpah orang yang melanggar sumpah ni, maka bayaran denda ni ialah memberi makan 10 orang miskin dari jenis makanan yang sederhana yang kamu biasa makan. Kemudian atau memberikan pakaian untuk mereka atau memerdekakan seorang hamba. Kemudian sesiapa yang tidak dapat menunaikan denda tersebut, maka hendaklah dia berpuasa 3 hari. Tengok hukuman, ada kesalahan-kesalahan dalam syariat Islam ni, dia punya balasan dia adalah ibadat. Kenapa begitu masalah? Kenapa begitu? Sebab itulah dikatakan puasa ni adalah dia punya pokok dia untuk jana takwa, nak jadi orang tu baik. Dia bersumpah palsu banyak dan jadikan seorang tu jadi baik. Lepas tu kita dah baca hadis pada minggu lepas, Nabi sebut barang siapa di kalangan kamu yang mampu berkahwin, maka berkahwinlah. Kerana kahwin itu dapat menundukkan nafsu kita. Barang siapa yang tidak mampu berkahwin, fa'alaihi bis-shaum, hendaklah dia berpuasa. Kerana fa'innahu lahu wija, kerana puasa itu dapat menjadi benteng pada diri dia. Jadi benteng. Orang yang ramai banyak membuat ibadah puasa, insya-Allah dia mudah untuk mendapat kebaikan. Jadi sesuailah kalau kita ni bukan kita tempuh ibadah puasa Ramadan saja, puasa tu sendiri, lebih-lebih lagi puasa Ramadan lah. Puasa tu sendiri dia menjadi kunci kebaikan. Nabi sebut dalam satu hadis, abwabul khair kalah, pintu kebaikannya ada 3. Kalau kita ni susah nak istiqamah, susah nak berubah, ini jawapannya. Susah nak berubah. Macam mana saya nak berubah, nak jadi orang baik, susah nak berubah, susah sangat ni. Kenapa? Doa tu satu lagi. Kalau buat 3 benda ni, insya-Allah itu kebaikan termudah masuk kepada kita. Iaitu Nabi kata apa? Yang pertama ialah as-salatu fi jawfil lail. Salat di sepertiga malam, solat malam. Nabi sebut afdalus salat ba'dal maktubah salatul lail. Salat yang paling afdal selepas solat 5 waktu, solat yang paling afdal selepas solat 5 waktu adalah solat sepertiga malam. Tapi nak bangun tu memang payah. Tapi kalau kita boleh bangun, percayalah. Jadi kalau kita boleh bangun sekali, doa sungguh-sungguh, insya-Allah kita akan dapati doa kita akan dikabul. Kalau kita nak jadi orang soleh, nak jadi orang yang istiqamah dalam kebaikan, insya-Allah. Apatah lagi kalau kita buat konsisten, insya-Allah Allah akan bimbing kita, bimbing hati kita, rasa jijik untuk melakukan maksiat dan rasa manis buat ibadat. Salat fi jawfil lail. Yang kedua adalah as-sadaqah tudfi'un nar. Sedekah. Kalau banyak sedekah, insya-Allah hati kita mudah nak buat kebaikan. Banyaklah sedekah. Sebab sedekah antara pahala yang gandaan yang luar biasa. Disebut dalam Quran 700 kali ganda. Orang yang menginfakkan harta di jalan Allah, 700 kali ganda. Bukan 10, tapi 700 kali ganda. Orang yang menginfakkan harta di jalan Allah ni, dia boleh, Allah Ta'ala boleh balas lebih daripada itu lebih.
Jadi sebab dia membuang sifat bakhil dalam diri dia. Sebab itu penyucian jiwa ni maksudnya apa? Tazkiyah ni penyucian jiwa. Sebab itu di kalimah zakat dia ambil dari tazkiyah. Zakat ni suci, kan? Maksudnya nak sucikan jiwa, nak sucikan hati kita, buangkan kekotoran sifat mazmumah dalam diri, banyak infak. InsyaAllah. Jangan tunggu sampai saya ni student lagi, itu pula saya kerja lagi boleh infak sekarang. RM1 tu RM1 lah. Hari Jumaat dapat RM1 lah. Setiap hari dapat RM1 lah. Mungkin bahagian kita belanja satu hari, mak kita bagi RM10. RM1 kita infak setiap hari, RM9 kita belanja. InsyaAllah Allah Ta'ala tidak akan memiskinkan kita. Allah Ta'ala akan kayakan kita. Dan Nabi sebut sedekah akan menyuburkan harta, akan menambah harta, dan dia akan membimbing hati kita. Yang kalau ada banyak sifat mazmumah, insya-Allah Allah akan berikan banyak lagi hidayah dengan sebab sedekah. Satu lagi, kalau kita ada penyakit, ada sakit, banyak sedekah. Nabi sebut dalam riwayat Abu Daud, tasaddaqu tasihha, kamu banyak sedekah, insya-Allah kamu akan sihat. Allah Ta'ala akan memberikan kesihatan atau kesembuhan pada penyakitnya. Itu kalau orang letak tabung dekat klinik, hospital, cepat penuh, orang tahu hadis tu sebab dia nak bertawassul dengan sedekah tu supaya Allah Ta'ala sembuhkan penyakit dia. Yang ketiga, Nabi kata apa? As-sawmu junnah. Puasa dia perisai. Kalau orang banyak puasa, insya-Allah kebaikan banyak masuk dalam diri. Tak payah buat banyak-banyak tadi. Kalau kita boleh buat sembahyang berjemaah selalu masjid, kemudian kita boleh puasa sunat Isnin, Khamis, ataupun sebulan 3 kali, 3 hari ayyamul bid, hari-hari putih, 13, 14, 15 setiap bulan Islam. Itu pun dah memadai dah. Kita dapat kebaikan. Kalau kita boleh buat 3-3, alhamdulillah. InsyaAllah kita nak mudah buat kebaikan tu, mudah je. Kita malaslah dengan kuliah ni. Bosan. Macam mana ni? Buat ni. InsyaAllah Allah akan bimbing kita. Malas nak buat, malas nak pergi kuliah. InsyaAllah kalau kita buat ni, kita akan istiqamah. Jadi puasa adalah benteng. Ini poin yang saya nak sebut sini. Puasa adalah benteng. Satu lagi, puasa ni dia adalah satu paksi daripada amal-amal yang lain, satu induk yang menjadikan dia paksi amal soleh yang lain. Sebab itu kalau dia baca surah Al-Baqarah, Allah sebut wasta'inu bis-sabri was-salah. Apa maksudnya? Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Mujahid, seorang tabi'in, dia tanya untuk guru dia, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni untuk guru kepada Mujahid, seorang tabi'in. Ibnu Abbas ni sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, yang Nabi SAW selalu doakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikanlah Ibnu Abbas ini kefakihan dalam agama ini, dan berikan dia ilmu ta'wil, ilmu tafsir. Dia boleh mampu tafsir Quran. Walaupun usia dia muda ketika itu, dia mampu tafsir Quran, ta'wil Quran. Bahkan tafsir ni kalau kita tengok secara sudut, ta'wil ni maknanya dari sudut tafsiran daripada tu dia boleh tahu. Itu kepakaran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bila ditanya, apa maksud minta tolong dengan sabar dan salat? Kata Ibnu Abbas, sabar tu puasa. Sabar tu puasa. Kalau kamu banyak puasa dengan solat, insya-Allah Allah akan bantu kamu. Sebab itu ada hadis Nabi kata, ada 3 situasi doa yang Allah tidak akan tolak doa dia. Apa dia? Al-Imam Al-Adil, pemimpin yang adil. Orang yang bermusafir. Kalau kita musafir, minta doa. Kalau
Kalau kita musafir, bukan saja minta orang kita, kita pun boleh doa kita mustajab Okey. Kemudian yang ketiga, as-sha'im hatta yuftir. Orang yang sedang berpuasa sehingga dia berbuka. Maknanya dia punya doa dia mustajab. Sebab itu orang puasa ni dikatakan apa tu yang kata tadi, sabar ni berkait dengan puasa. Sebab puasa, orang yang dalam puasa ni dia banyak fadilat tertentu. Sebab itu ada ayat, lepas ayat tentang puasa, apa ayat dia? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi dia masuk tentang ayat doa. Bila hamba-Ku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang katakanlah aku sangat dekat, hendaklah dia berdoa kepada Ku, aku akan mustajabkan. Jadi dia masuk ayat tentang doa. Kenapa? Kata ulama mufassirin, ini Allah Taala tunjukkan orang yang dalam situasi puasa doa dia mustajab. Satu lagi, puasa ni dikaitkan tentang sabar kerana Allah sebut dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Ini saya suka bila sampaikan kuliah tafsir sebut ayat-ayat Quran yang ada kaitan dengan ayat itu. Ini dipanggil tafsir Quran dengan Quran. Ini adalah seafdal, seutama tafsir. Daripada kita boleh sebut pandangan-pandangan mufassirin, tapi yang paling afdal adalah kita menafsirkan ayat Quran dengan ayat yang lain. Ada kaitan. Allah kata hanya orang-orang yang bersabar, ganjaran pahalanya tidak boleh dihitung. Macam mana saya nak boleh kaitkan dengan puasa? Nabi sebut dalam satu hadis, kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam itu digandakan daripada 10 kali ganda hingga 700 kali ganda. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, Nabi kata Allah Ta'ala berfirman, illa siyam, melainkan puasa. Puasa dia tak masuk dalam 10 hingga 700 kali ganda. Allah kata fa innahu li wa ana ajzibi. Kerana puasa ni betul-betul untuk aku dan aku sendiri akan balas. Kalau satu orang guru kelas dia beritahu dengan anak murid dia kata, siapa yang dapat periksa dapat nombor 1, siapa yang dapat periksa nombor 4 sampai nombor 10, cikgu akan bagi hadiah sekian. Sekian tu mungkin dapat seorang RM10 seorang contohnya. Melainkan nombor 1 dengan nombor 3. Yang itu tak boleh bagi tahu, surprise. Itu cikgu sendiri yang akan bagi. Dan tentulah kita fikir mesti ada lebih banyak RM10 kan, takkan lagi kurang RM10 kan. Itulah hadis ini. Maksudnya bila Allah Nabi kata sejak amalan anak Adam ni digandakan daripada 10 hingga 700 kali ganda, Allah kata melainkan puasa. Puasa dia tak masuk dengan ayat tu. Kerana Allah kata puasa tu untuk aku dan aku sendiri akan balas. Allah tak beritahu berapa balasan. Kata ulama, pahala puasa tidak boleh dihitung. Sebab itu puasa dikaitkan dengan sabar. Kerana sabar pun disebut dalam Quran innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya sahaja orang-orang yang sabar, kamu akan dapati pahalanya tidak boleh dihitung. Tak boleh dihitung. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, kerana apa? Kerana ibadah puasa ni dia menghimpunkan semua jenis kesabaran. Sabar ada 3.
Pertama, sabar dalam melakukan ketaatan. Sabar nak buat ketaatan ni perlu mujahadah tinggi kan. Tambah-tambah lagi masuk ke Ramadan kan. Orang kempen kita ni kempen untuk khatam Al-Quran. Kurang-kurangnya satu hari satu juzuk kita boleh khatam Quran. Biasanya kita tadarus ramai-ramai ni, adakah kita sendiri khatam satu juzuk? Tak kan, biasanya kita tadarus ramai-ramai. Saya dapat 50 surat, ni dapat 50 surat, 50 surat, nama khatam lah. Tapi adakah kita khatam satu juzuk kita seorang? Kita khatam secara ramai, tadarus kan. Jadi sedangkan Nabi SAW khatam dia, Nabi seorang khatam. Jadi kita boleh menggunakan tadarus bacaan sendiri pun kita baca juga supaya tahu kerja khatam tu. Setengah orang kata khatam, saya banyak kali khatam, lah. Padahal dia tak pernah khatam Quran. Dia khatam Quran tu secara tadarus saja, secara kumpulan. Padahal dia tak pernah khatam Quran. Jadi perempuan kita pernah khatam Quran sebab Nabi SAW khatam Quran secara individu kan. Tapi nak khatam pun mujahadah tinggi. Ada orang dah buat kira-kira dia sebelum masa Ramadan ni, puasa. Macam mana kita nak khatam Quran 30 hari bila bulan Ramadan. Setiap solat 5 waktu ni, setiap satu waktu kita boleh baca berapa muka? Awal sebelum waktu 4 muka, selepas waktu 4 muka. Lepas solat subuh, sebelum subuh kita bangun awal sikit kan, dah sahur, dengan sahur, lepas sahur jangan turun tidur, pergilah kan. Sebab sahur tu adalah doa yang paling mustajab, istighfar pun yang paling afdal ketika tu. Dan kita baca Quran, so dapat 4 muka, tak lama pun 4 muka kalau kita baca. Kemudian lepas subuh baca 4 muka. Zuhur, sebelum masuk Zuhur kita datang awal masjid baca 4 muka. Lepas Zuhur baca 4 muka. Kalau kita boleh buat konsisten 30 hari Ramadan, kita boleh khatam sekali secara individu. Tapi istiqamah nak buat tu, sabar dalam melakukan ketaatan. Sebab ramai orang tak sabar. Nampak tak? Nanti kita masuk Ramadan kita nampak masuk nampak sama ada kita nampak tu diri kita ataupun orang lain. Awal-awal dia tengok awal-awal Ramadan dia. Malam pertama Ramadan macam solat Jumaat. Macam solat Jumaat. InsyaAllah luar tu pun saya jangkakan luar tu pun penuh. Atas pun penuh. Ni jemaah wanita pun penuh. Saya jangkakan kalau ni semua ada kan. Saya jangkakan. Tak saya tengok. Kemudian tengok seminggu kemudian. Tengok seminggu kemudian apa jadi? Sab dia makin maju. Dia tinggal separuh macam ni. Kemudian ni bukan doa biasa terjadilah. Biasa kalau kita tengok mana-mana pun macam tu lah. Bukan gambar diri kita mana-mana pun macam tu kan. Tambah lagi 10 hari akhir Ramadan dah dah tinggal 2 saat 3 saat rugi. Sebab tak sabar dalam melakukan ketaatan. Tak boleh sabar sekejap. Adik-adik sekali boleh sabar sebab apa? Mungkin disebabkan latihan-latihan pada masa yang lalu. Kita pun jenis orang suka dengan kuliah. Duduk kat kampung pun dengan kuliah. Ada boleh duduk sini. Tapi kalau orang tak boleh, dia baru nak start, kejap-kejap tunjuk kaki dia, kejap sakit pinggangnya, kejap apa pun. Bila dah ustaz nak buat lawak, bosan kata. Sebab kita biasa datang majlis mesti nak hiburan, betul tak? Kalau tak ada hiburan, bosan. Tengok Facebook pun nak tengok hiburan. Tak ada hiburan. Facebook tu tak ada hiburan. Berita je, bosan. Budak-budak sekarang lagi suka nak main game ni berarti kan? Kejap-kejap main game, nak hiburan je. So kalau kita punya sikap macam tu, sampai bila-bila kita nak disajikan dengan hiburan. Kalau tidak, kita tak fokus. Jadi kita berubah. Dulu dengar ceramah, nak dengar lawak. Tapi sekarang ubah. Dengar ceramah, nak ilmu, nak amal. So kena ubah konsep kita. Sabar dalam melakukan amal soleh. Ini susah.
Dalam Ramadan aja boleh, kena sabar. Okey, yang kedua, sabar jenis kedua, sabar daripada melakukan maksiat. Ada peluang buat maksiat, line clear, tak ada seorang pun nampak. Sabar. Astagfirullah. Sabar. Ini pun seafdal-afdal pahala juga. Kalau orang nak buat ibadat, bahkan ini pahala yang besar. Orang yang ada peluang buat maksiat, dia tak buat maksiat. Nabi kata akan termasuk di kalangan 7 golongan yang akan dinaung oleh Allah pada hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah di padang mahsyar. Saya dengar hadis, sab'atun yuzillahumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan sahaja yang akan dinaung oleh Allah, dipayung oleh Allah pada hari yang tiada payungan melainkan payungan Allah. Al-Mahsyar, yang kadang panas matahari sejengkal di atas kepala. Masing-masing dalam keadaan kebimbangan, kerisauan. Bahkan kata ulama, bukan sahaja manusia awam saja amat bimbang ketika itu, para Nabi pun bimbang masa itu. Dan dengar tak hadis yang jumpa Nabi Adam, Nabi Nuh minta syafaat. Masing-masing kata, hari ini hari yang paling Allah murka. Allah tak pernah murka, melainkan hari ini yang paling dahsyat. Aku pun pernah melakukan kesalahan. Nafsi, nafsi, kata Nabi Adam. Aku pun tengah fikir dia sendiri-sendirilah. Aku pun tengah fikir nasib. Nabi pun fikir nasib dia. Orang tengah bimbang masa tu. Salah satu golongan yang dipayungi oleh Allah, rajulun, seorang lelaki yang diajak oleh wanita zata mansibin wa jamalin, yang mempunyai kekayaan. Wanita dia kaya, cantik pula tu. Dah lah kaya, cantik pula tu. Ajak buat zina. Lain clear, kiri kanan tak nampak. Tak ada orang. Ajak buat maksiat, ajak. Pegang-pegang aba-aba kan. Ajak buat maksiat ataupun dalam WhatsApp ke kan, media sosial ke, nak video call ke, tak ada orang ni. Ajak ni. Dia kata apa? Waktu tengah lain clear tu dia kata apa? Inni akhafullah. Tolong, saya takut Allah. Ini bukan calang-calang. Orang macam ni bukan calang-calang. Orang yang macam ni, Masya Allah, kalau ada pakcik-pakcik dengar ada orang nampak orang macam ni, boleh buat menantu lah. Pakcik-pakcik yang dengar live kita ni, ada orang macam ni, tak payah cakap banyak, jangan tengok rupa, buat menantu terus. Sebab apa? Bukan senang orang nak dapatkan peluang ni. Orang tak nampak. Kita ni hari ni datang majlis surau ni pakai kopiah, nampak orang agama, Allah tutup dosa kita. Kalau Allah buka dosa kita, setiap hari kita buat dosa tu ada nampak kat atas kepala kita, lalu semua nampak. Rasa tak keluar rumah kita. Allah Maha Rahmat, dia tutup aib kita. Kan? Kita tahu siapa diri kita. Kan? Tak usah kita rasa kita mulia sangat. Saya yang cakap di depan ni, bukan maksud mulia, kita tukang sampai ya. Tapi masing-masing ada dosa. Imam Ahmad pun kata dia tak suka anak murid dia angkat-angkat kepala dia. Dia kata, kalau kau tahu dosa aku, kau akan lumurkan kepala aku dengan pasir. Imam Ahmad, Imam Al-Sunnah. So itu yang ini adalah yang kedua, kesabaran. Sabar daripada melakukan maksiat. So bulan Ramadan dia tutup benda tu. Kan? Sebab apa? Bulan Ramadan ni kita tak boleh makan minum. Makan minum tu benda asasi kita. Benda asasi pun kita boleh tinggalkan. Apatah lagi buat benda dosa, apatah lagi buat kumpat, apatah orang yang pergi rupuk, pasti dia boleh tinggalkan. Sebab apa? Bukan setiap saat kita tak rupuk, kan? Bukan kalau kita kumpat, tapi kalau bulan puasa boleh tinggal. Sebab benda asas yang wajib pun kita boleh tahan. So benda-benda yang melarang, yang boleh meleka kita, melalaikan kita, bila kita ingat kita puasa,
Jangan umpat kau tak puasa. Sebab dia meeting. Kau ni tak puasa. Dia meeting. Kadang-kadang orang tak sembahyang pun dia malu kalau dia tak puasa. Kau jaga baik sikit walaupun aku tak sembahyang tapi aku puasa tau. Lalu jangan kan. Lalu kau ni tak percaya je kau dia puasa. Kau jaga baik sikit. Walaupun aku ni tak sembahyang tapi aku puasa tau. Bagi malu orang dia tak puasa. Kan? Benar tu. Sebenarnya ibadat yang paling tunggaknya adalah solat tu. Kalau bila dia seorang melangkah kaki di hari kiamat, Allah kata Allah akan tanya lagi melainkan solat dulu. Solat penting. Tapi punya nak kata ibadat puasa ni memang orang kejar. Sebab puasa ni dia tak ada potensi. Dia sebut minggu lepas, puasa ni potensi untuk riak tu tak ada. Tapi kalau ibadat lain, ibadat ni dia boleh ada potensi nak riak. Solat dengan kuliah pun boleh riak lah. Saya tengah kuliah, si mata khusyuk tengah kuliah. Saya tengah dengar kuliah kan. Lepas tu ada pula awak balas, rajinnya awak, solehnya awak macam kan. Boleh juga kan. Sebab dia boleh nampak kan. Tapi kalau solat tu saya ni pula tak tahu kan. Dia boleh nampak zakat, sedekah, dia boleh nampak. Walaupun bukan semua orang yang tayangkan amalan tu bukannya riak, bukan semuanya riak, tapi gangguan riak tu boleh nampak. Tapi kalau puasa nak sedih, jangan puasa. Kalau puasa ibadah meninggalkan, bukan puasa mengamalkan, dia meninggalkan. Dengan tinggal tu dia beribadat. Tinggalkan makan minum, tinggalkan cakap kata-kata keji. Itu adalah ibadat. Nak saya macam mana saya puasa? Tak nampak. Kita sendiri kita tahu kita puasa. Kalau kita kata kita puasa pun dalam dari Soho tak ada juga kan. So orang yang berpuasa sendiri berpuasa hati, dia dia berpuasa tak puasa. So kesabaran yang kedua dalam puasa adalah kesabaran daripada melakukan maksiat. Ada hadis yang lain yang Nabi kata puasa yang tak dapat melainkan makan tak ada pahala melainkan lapar dan dahaga. Dia buat cakap keji. Dua puasa maki hamun orang, dalam puasa maki hamun orang. Siapa yang maki hamun orang, cakap lucah, cakap benda bohong, cakap apa, Allah tidak berhajat kepada dia tinggalkan makan dan minum. Mana Allah takkan pandang pun dia puasa. Puasa tapi pahala tak ada. Muflis. Sebab tu ibadah puasa tu dia mengajar kita benda tu. Kesabaran yang ketiga yang ada dalam puasa, kesabaran daripada kesabaran apabila terkena musibah. Walaupun sebenarnya umum ini contohnya dalam apa ayat Quran Allah sebutnya allazina idza asabahum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Allazina idza asabahum, iaitu orang yang bila ditimpa musibah terhadap diri dia kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak apalah Allah nak timpa musibah pun, aku bukan ada modal. Aku ni datang kepada Allah dan kepada Allah juga aku kembali. Kau nak bagi hilang motor kan? Aku dulu pun tak ada motor pun, tangan kaki pun tak ada kan? Ini adalah rezeki yang kau beri. Sekarang kau ambil balik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keluar masjid, sipol hilang, mahal satu sipol kan? Setengah orang kalau sipol hilang, kalau zaman kat asrama tu hilang sikit barang, sia-sia, tak kebun perut kan? Sikit je tak kebun. Itu zaman asrama apa? Zaman saya dulu atau zaman adik-adik zaman kan? Sikit
Sikit orang hilang sikit ni. Kalau tiba hilang, aku sumpah lah dia kan. Kena panah peti juga. Tiba punya hal. Nabi kena bagi batu kat Taif. Berdarah-darah. Siku Nabi berdarah. Kan? Jatuh. Nabi mengirit tubuh Nabi 2 kilometer. Berdarah. Tapi Nabi tak sampai hati yang orang kecelakaan daripada penduduk Taif. Jadi siapa punya hilang. Orang laknat orang macam-macam. Itu sabar daripada kena musibah. Allah kata kita gembira buat orang sabar. Bila dia kena hentakkan pertama ujian tu, ini sabar yang paling afdal lah. Hentakan pertama yang dia kena musibah tu, dia boleh cakap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh tak? Boleh cakap? Belum tentu. Kita kalau tengok berita kat Facebook, ada orang kata saudara dia meninggal, tempat ayah dia meninggal, kita mahu takziah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang lain kena, kita mampu cakap. Kalau kita kena, belum tentu itu kalimah pertama. Boleh jadi biasa dia. Ataupun tak mampu. Macam tu. Itu bukan kalimah pertama. Kalau ini pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Ada cerita bang lain. Sebelum tu kita pergi laluan tu azan, bukan nak masuk situ ni panjang pula. Di laluan tu pada azan. Jadi ingatkan situ. Okey, dah sampai mana tadi, Sab? Cerita apa ni?
Ha? Sabar dan musibah. Baca je. Tanya balik kan. Dia ingat lah. Tengok Google ke tak? Cerita yang tadi, contohnya pada zaman Nabi SAW, saya nak cerita, kadang-kadang kita ni mudah sangat menganggap kita ni sabar ni. Boleh jadi kita ni bergaduh orang. Masa kita bergaduh tu, itu maki dia macam-macam. Lepas tu baru sehari kita menyesal balik. Sebaik aku ni abang ni. Padahal dia dah maki orang kali kan. Contohnya berlaku pada zaman Nabi SAW. Ada seorang wanita, dia kematian suami. Dia menangis betul. Nabi kata sabar. Dia kata, wanita tu tak kenal Nabi ya. Dia tahu Nabi tapi tak kenal. Zaman dulu mana ada WhatsApp, dia tahu apa zaman media sosial, dia tahu Nabi muka dia macam mana, tak tahu. Jadi dia kata, engkau bolehlah cakap senang sabar. Biasa tak kita cakap itu. Senanglah kau cakap sabar, aku yang hadap bukan kau kan. Jadi cakap macam tu dengan Nabi, yang hadapnya aku kan. Cakap sabar ni memang mudah. Dan Nabi tengok dia dah tengah macam emosi, Nabi tinggalkan. Lalu sahabat wanita yang tadi dia kata, kau tahu tak cakap dengan siapa tadi? Itulah Nabi Rasulullah SAW. Lupus dia kata, ya Allah, tak tahu pula tu Nabi. Datang minta maaf dengan Nabi, ya Rasulullah minta maaf kerana aku ni tak boleh tahan emosi semua. Lalu Rasulullah SAW sebut, sesungguhnya sabar itu fi sadmatil ula. Apa yang dimaksud dengan sabar apabila kamu terkena musibah pada hentakan yang pertama, kamu mampu sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu maksud sabar. Itu maksud sabar. Jadi bukan mudah juga bukan mudah juga. Jadi kita kena tu, orang kadang-kadang kita bawa kereta kan, orang tak bagi signal masuk situ kan. Kita maki dulu, barulah kita astagfirullah. Biasanya macam tu kan. Jadi itu maksud kesabaran. Jadi apa nak kait yang puasa? Puasa ni bila kita tinggal makan minum ni musibah. Bila kita lapar musibah. Orang yang boleh sabar terhadap musibah ni, Allah kurniakan pahala yang tidak boleh dihitung. Yang tidak mampu dihitung. Musibah ni macam-macam musibah lah. Antara musibah lapar kan. Jadi bila kita lapar, kita ingat, sebelum ni kita tak pernah rasa lapar macam ni. Baru tahu macam mana hidup orang susah. Jadi kan kita lebih banyak sedekah kepada orang. Bulan Ramadan. Bila Nabi SAW bila masuk bulan Ramadan, kana ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakuna fi Ramadan. Rasulullah SAW adalah insan yang paling pemurah. Bila masuk Ramadan, Rasulullah lagi lebih pemurah. Antara kelebihan berpuasa juga, selain kita kata tadi ibadah puasa ni adalah potensi untuk kita riak ke kurang. Antara kelebihan puasa juga ialah pahala puasa ni tidak terhapus sebagai kafarah dosa. Di hari kiamat nanti, kalau satu orang melakukan kezaliman, pahalanya akan diambil pada orang yang dia melakukan kezaliman. So dia boleh jadi muflis. Melainkan ibadah puasa. Ini di mana yang dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah bila ditanya tentang hadis yang kita baca tadi. Setiap anak Adam digandakan pahalanya daripada 10 hingga 700 kali ganda, melainkan puasa, kata Allah Azza wa Jalla, kerana puasa ni adalah untukku dan aku sendiri akan balas. Seorang lelaki bertanya kepada Imam Sufyan bin Uyainah, wahai Abu Muhammad, terangkan kepada aku tentang hadis Nabi SAW daripada Allah, setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah milikku dan aku sendiri akan membalasnya. Kata Sufyan bin Uyainah, hadza min ajwadil ahadits wa ahkamiha idza kana yaum al-qiyamah yuhasibu Allah 'azza wa jalla 'abdahu wa yuaddi ma 'alayhi min al-madhalim min sa'iri 'amalihi hatta la yabqa illa as-sawm
فيتحمل الله عنه ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, ini merupakan hadis yang paling pemurah isi kandungannya. Apabila berlakunya hari kiamat, Allah akan menghisap amalan hamba-Nya. Kezaliman akan dihukum dengan semua amalan pelakunya dijadikan kafarah sebagai dosa kezaliman tersebut, tanpa tinggal sedikit pun melainkan ibadah puasa, amalan puasa. Lalu Allah Ta'ala bertolak ansur dengan pahala puasa yang berbaki daripada kezaliman tersebut. Lalu pelaku kezaliman itu dimasukkan ke dalam syurga kerana pahala puasa tadi. Pahala puasa ni sangat luar biasa lah. Tapi puasa bukan masuk puasa ni menahan diri daripada makan dan minum saja. Pakej semua tu lah. Tahan diri daripada nafsu syahwat, daripada melakukan keji, dusta, berkata bohong, mengumpat, memfitnah, mengadu domba, dan perkara-perkara keji lah. Sebab itu semua perkara yang boleh mengurangkan ataupun menghilangkan pahala puasa. Sebab itu masuk pada bulan Ramadan ni kita ambil semua pakej tu. Jangan kita ambil puasa yang serendah-rendah darjat menahan diri daripada makan dan minum. Satu lagi, kita biasa dengar bila masuk bulan Ramadan, syaitan akan dibelenggu. Betul? Syaitan akan diikat. Jadi hadis tu memang ada dalam hadis yang sahih. Nabi kata akan terbuka seluas-luasnya pintu syurga, ditutup rapat-rapat pintu neraka, tuwallu fihi syayatin, syaitan-syaitan dibelenggu. Tapi kita ingat ada salah satu daripada tafsir para muhaddisin mengatakan syaitan tu dibelenggu kerana amalan puasa. Sebab amalan puasa adalah amalan yang potensi untuk riak tu kurang lah. Sebab dia amalan meninggal kan, bukan amalan tadi. Jadi bila dia potensi untuk riak tu kurang, dan biasanya dia lebih dekat dengan ikhlas. Ramai orang ikhlas puasa. Tapi kalau ibadat-ibadat lain susah nak jaga. Tapi bab puasa ramai orang ikhlas, insya-Allah. Sebab itu dalam Quran Allah Taala sebut ketika mana syaitan dia berjanji akan menyesatkan anak Adam, tapi dia kata satu kalimah, illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba engkau yang ibadah ikhlas, yang ni tak boleh kacau. Sebab itu setengah ulama tafsir mengatakan seolah-olah syaitan itu diikat dengan amalan yang ikhlas. Jadi amalan puasa sangat dekat dengan ikhlas. Bila orang buat ibadah puasa, dia ikhlas buat puasa, syaitan seolah-olah terikat. Itu antara pandangan sebagai muhaddisin. Tapi kebanyakan yang jumhur mengatakan betul-betul syaitan dibelenggu pada bulan Ramadan Mubarak. Tapi ada juga orang kes-kes orang yang kena histeria pada bulan Ramadan kan. Allahuakbar, mungkin ada kebenaran pada tafsiran. Jadi adik-adik tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekadar itu sajalah proses yang kita boleh sampaikan. InsyaAllah kita akan lanjut lagi kuliah tafsir ini pada sesi yang akan datang. Kemudian Allah Ta'ala memberikan kita keberkatan pada majlis yang walaupun sementara ini yang beristiqamah berada dalam majlis ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan usia kita dan mendapat manfaat keberkatan bulan Ramadan Al-Mubarak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.